Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pendidikan Islam tingkatan 1. Tajuk kita hari ini adalah pelajaran 18, bersuci asas kebersihan. Jom. Maksud dan hukum taharah. Dari segi bahasa, taharah ni ialah suci dan bersih. Dari segi istilah, suci dan bersih daripada hadas dan najis. Boleh? Hadas dan najis. Hukum dia adalah wajib ketika ingin melaksanakan ibadah solat dan tawaf. Dan tawaf memegang, membawa atau menyentuh Al-Quran. Maknanya hukumnya wajib, suci. Baiklah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Taharah, yakni menyucikan najis dan mengangkat hadas. Menyucikan najis mukhaffafah. Menyucikan najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Najis mukhaffafah ni najis apa? Najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Baik. Mutawassithah, iaitu najis pertengahan seperti darah, muntah, nanah, tahi, air kencing dan bangkai. Najis mughalladhah ialah najis yang berat, iaitu anjing, khinzir ataupun kacukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan dengannya seperti tahi, darah, kulit, daging, bulu dan lain-lain. Itu najis mughalladhah. Baik. Kita nak mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Macam mana mengangkat? Melalui berwuduk dan bertayamum kalau hadas kecil. Kalau hadas besar, seperti keluar mani, bersetubuh, maknanya kita kena mandi wajib ataupun bertayamum sekiranya tiada air. Alat bersuci. Kita ada alat bersuci, iaitu mestilah menggunakan air mutlak, debu tanah yang suci, yang mana debu tanah yang suci daripada najis, digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Kita guna debu tanah. Batu yang suci ataupun benda kesat. Untuk apa ni? Untuk beristinja. Seperti apa? Tisu, kertas dan daun kering. 7 sumber air mutlak, iaitu air hujan, air sungai, air laut, air embun, air mata air, air perigi dan air salji. Jenis air, ada air mutlak, air mustakmal, air musyammas dan air mutanajis. Okey, jom kita pergi satu persatu. Air mutlak, yang mana air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci, itu air mutlak. Sifat dia macam mana? Air dia bersih yang belum digunakan untuk bersuci. Air yang tidak berubah bau, warna atau rasa dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Penggunaan dia macam mana? Untuk mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Kita guna air mutlak. Baik, air mustakmal ialah air yang suci. Air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Faham? Ni air mustakmal. Air ni suci tetapi tak boleh guna untuk bersuci. Sifat dia macam mana? Dia ni air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Penggunaan dia macam mana? Boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas ataupun bersuci.
Okey, seterusnya air musyammas. Air yang disimpan di dalam bekas logam kecuali emas dan perak yang terdedah kepada cahaya matahari. Sifat dia macam mana? Air mutlak yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Maknanya dia dah jadi air musyammas. Penggunaan dia macam mana? Makruh kita guna ketika air tu masih panas. Air mutanajis, air yang dimasuki atau terkena najis. Sifat dia macam mana? Air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah. Tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah bau, warna dan rasa. Itu dikira air mutanajis. Air yang tidak mengalir, yang berubah warna, bau atau rasa apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Itu dikira air mutanajis. 2 kolah pengiraan macam mana? Lebih kurang 13 tin minyak tanah lah. Ataupun kalau kira liter, antara 192 hingga 270 liter air. Kalau kira hasta, 1/4 hasta padu. Okay. Penggunaan dia macam mana? Tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Sebab air itu dah kotor, dah mutanajis. Bila faham? Okay, seterusnya, kepentingan bersuci. Mari kita sentiasa bersiap sedia untuk beribadat, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit apabila kita bersuci. Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif, menjadikan tempat ibadah sentiasa meningkatkan maruah diri dan ketamadunan Islam, mendapatkan keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan antara suci dengan bersih. Ini penting kita kena tahu. Kita faham betul-betul. Bersih ni apa? Bersih ni ialah pakaian yang terkena najis. Okey, pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Faham? Tak guna air mutlak. Keadaan dia bersih tetapi dia tidak suci. Tidak boleh digunakan untuk solat. Maknanya dia dah guna tetapi tidak menggunakan air mutlak. Air mutlak apa? Yang 7 tadi itulah. Okay. Suci pula. Suci ni apa? Suci inilah kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Faham? Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Tidak bersih tetapi suci. Boleh digunakan untuk solat. Okey, faham tak? Suci dan bersih yang kita nak cari adalah suci. Dalam nak melaksanakan sesuatu ibadah, kita kena suci dan bersih. Bukan nak bersih saja, tetapi nak ada suci. Baiklah kelas, sekian, terima kasih saja. Sila like video saya dan subscribe. Terima kasih.